Sebelum ni aku pernah post benda ni kat Facebook. Dia orang nak bergaduh. Kau pergi check Google. Ataupun kalau kau tak nak faham indikator tu apa, tak apa. Hey guys, Assalamualaikum, what's up, welcome back to aku punya YouTube channel. Terima kasih pada mana yang subscribe, yang mana like, yang mana komen yang baik-baik, yang mana share video aku. Terima kasih banyak-banyak. Moga apa yang aku kongsikan bermanfaat. Jadi guys, macam yang korang tengok kat tajuk dan macam mana korang tengok baju aku sekarang, kau pun sedia maklum, kalau baju tu cantik, mesti akan ada topik yang menarik. Kembali lagi ke segmen teknik apakah ini. Main bantai je. Jadi guys, hari ni aku nak kongsikan satu teknik untuk core entry. Tapi jangan over excited. Apa yang aku nak kongsikan kat sini adalah teknik trendline breakout H1 tu balik. Sebab apa aku nak kongsikan balik? Sebab video yang lama tu aku kena mute kan. Faham tak? Maksudnya ada error dengan video tu. So video tu di mute kan. Dan aku tak tahu pula video tu terus menerus orang nak tengok. Dan ada yang komen hilang sound. Ada yang DM aku, bro, video dah tak ada bunyi lah, boleh tak bagi? Maksudnya nak aku buat balik. So kat sini aku tak nak membuang masa dan tak nak buang duit. Aku akan kongsikan satu teknik, yang teknik ni daripada aku sendiri, iaitu trendline breakout H1. So kalau kau tanya ni teknik apa, ni teknik boleh untuk kau scalping dan boleh untuk kau intraday. So macam mana cara pakai dia dan nak entry macam mana, jom tengok sampai habis. Sebelum aku kongsikan teknik ni, kau kena faham dulu apa itu trendline. Trendline adalah tool sahaja, ataupun trendline adalah indikator bagi mengukur trend sama ada kenaikan ataupun penurunan. Dia tak ada pun bagi tahu what is trendline. Trendline is a place where you place your entry. Tak, bukan untuk kau place entry trendline ni. Okey, faham satu benda. Apa itu trendline? Trendline adalah indikator ataupun tools untuk mengukur keadaan trend sama ada kenaikan ataupun penurunan. That's it, untuk mengukur keadaan trend. Walaupun dia maksudnya tak ada orang kata apa, se-accurate untuk trend semata-mata, tapi kita boleh pakai untuk confluence. Part penting kat sini, ingat, trendline adalah tools, bukan trendline is price. Trendline is price, no. Trendline adalah dah macam okay, so kat sini kau dah tahu apa itu trendline. Jadi aku dah sebut nama teknik tadi apa? TLBO H1. Apa dia? Trendline breakout H1. Dah terang-terang kat situ, breakout H1. Jadi kita sama-sama tengok kat sini. Okay, macam mana penandaan trendline? Adalah by structure, ya, by structure. So kita kan sekarang dekat time frame H1. Okey, kita ambil kat sini. Kita tengok atas ni. Macam mana permulaan nak marking trendline tu? Kita ambil last ataupun previous 2 point. So kalau yang nampak kat sini, dia tengah mencondong ke bawah ni. Kat sini kita ada previous 2 point, dua yang terbaru. Jadi kita marking kat situ. Nampak? Marking kat situ. Kau nampak kat sini, ada dah marking. Aku dah marking. Kalau kau boleh nampak kat sini, aku dah marking. Jadi kat mana dia breakout? Ingat, breakout jangan shadow. Ini bukan ini bukan. Itu shadow. Shadow tak breakout. Ingat. Tapi yuk, dekat M15 dah breakout. Iya, kat M15 memanglah dah breakout. Tapi ingat, topik yang aku bawa tadi trendline breakout H1. So aku nak H1. Ada reason dia kenapa. Tapi kalau kau tanya, yuk, tapi kalau M15 dah breakout, aku nak masuk juga, boleh tak? Contohnya macam ni. Kau nak masuk awal, boleh, tak ada masalah, as long dia breakout trendline. Tapi macam aku cakap, trendline breakout H1. Kenapa aku kongsikan trendline breakout ni kena H1? Aku akan kongsikan reason dekat akhir video nanti. 5 hours later. So tak begitu buang M15 ni, kita pergi dekat time frame H1. So H1 dia breakout close harga kat sini, betul? Harga close dekat sini. So apa yang aku pernah sebut dekat video yang sebelum ni, dengan menggunakan trendline breakout H1 ni je, kau boleh collect 20 hingga ke 60 pip dengan H1 saja. Satu time frame saja. So kalau tengok kat sini H1 GBP AUD, tengok kat sini. Price dah sampai breakout kan? Mostly aku akan entry terus. Tengok satu batang ni dah boleh dapat 50 pip. Sebatang ni kau mungkin cakap, dah breakout jauh ni, dah buy tingginya apa semua benda ni. Faham satu benda, trendline adalah tool sahaja bagi mengukur trend sama ada penurunan ataupun kenaikan. Sekarang ni keadaan previous harga to price, previous to high harga ni dalam keadaan menurun tu, maksudnya dalam minor trend untuk penurunan. Jadi bila dia dah breakout ke atas, walaupun breakout ke atas ni bukan penentu 100% untuk perubahan arah. Ingat bukan 100% ataupun memang bukan selejitnya untuk perubahan arah, sebab ada je yang dia breakout, dia patah balik. Maksudnya dia dah breakout trendline macam ni, dia patah balik ke bawah. Ada juga. So aku ulang cakap, ada benda yang aku akan kongsikan secara umum dan ada benda yang aku tak boleh kongsikan secara umum disebabkan aku ada student aku. Okay? Jadi kat sini aku nak bagi tahu kat sini, boleh entry terus bila trendline tengah breakout macam ni. Dia dah breakout close kan? Entry terus. Sebatang ni 50 pip. Aku dah bagi tahu tadi, dengan trendline breakout H1 ni kau boleh dapat 20 hingga ke 60 pip something. Jadi kalau kau tanya, yuk SL kat mana? SL kalau untuk trendline breakout H1 ni dia depends. Contoh Okay, jadi macam ni. Jadi macam ni. Lepas tu dia breakout trendline. Okay,
Okey, katakanlah daripada dia dah breakout trend line ni, katakan dia dah breakout trend line. Katakanlah dia breakout trend line, kau entry dekat sini. Dia breakout dekat trend line tu kan, kau entry dekat sini. Katakanlah pair USD CAD daripada trend line ni nak ke sini dalam 30 pip. Aku akan ambil kat sini. Tapi kalau aku nak reduce aku punya stop loss, aku akan kecilkan time frame, tengok mana area rally base rally terdekat area ni, aku akan letak SL bawah pada tu just untuk langkah berjaga-jaga. Okey, tapi tetap aku akan letak SL based on capital aku mampu apa. Capital aku tak kisah kalau stop loss aku 70 pip, 60 pip. Tapi trader Malaysia ni dia tak nak, dia nak SL 3 pip, dia nak SL 7 pip, dia nak SL 2 pip. So aku nak cakap benda tu risiko bergantung pada capital, macam mana kau mampu take risk. Tapi kau tengok kat sini, boleh collect profit sampai 50 pip dalam sejam, dalam satu batang candle. So trend line breakout, ingat kena breakout dan close. Contohlah kau nak buy follow trend, tak ada masalah. Okey, tengok ni. Ni H1 GBP AUD lagi. Kau tengok kat sini, daripada sini tarik ke sini. Nampak? Kat sini tak breakout ni shadow. Ini shadow tak nak ambil breakout. Ingat kita nak pakai H1. So breakout dia kat sini. Nampak? Breakout dia kat sini. Tengok berapa kau entry terus, entry letak askar floating 12 pip, satu batang sejam kedua dah profit 23 pip. Kalau kau tengok kat sini, nampak ni, sebatang ni dah profit 23 pip. Jam ketiga tu 60 pip dan seterusnya sampai berapa ratus pip dah ni, 140 pip. So aku nak cakap kat sini, trendline breakout H1 saja. Kau tak ada letak benda pelik-pelik. Apa yang kau perlu tunggu, analisa market tu, buka satu time frame H1, tunggu apa trendline breakout dan pastikan trendline tu pula kau marking dengan betul. Kau kena marking macam ni, structure, ataupun kalau tak faham structure tu apa, marking by resistance to resistance. Ataupun tak faham juga, ambil previous to. Faham previous to spot. Maksudnya ini kan previous to, nampak ni, ada satu, ada dua. Kau jangan marking trend line daripada sini. Ini bukan trend line ni bang. Ini bukan trend line. Ini kebanyakan trader baru dia suka entry macam ni. Dia marking kat sini, dia marking macam tu. Ini bukan trend line. Ingat, nak marking trend line kena marking dekat support dia ataupun support and resistance previous to dia. Contoh macam ni. Ni boleh. Macam ni boleh. Ni sebab dia adalah resistance dan resistance. Kau tak boleh marking trend line daripada base ke support macam tu, tak boleh. Ini bukan trend line, ini adalah base, ini bukan low, ini bukan level support. Jadi kita nak previous to tu di breakout. Kau tengok kat sini, kalau kau tengok kat sini floating profit, floating dalam 12 pip, dia breakout trend line kan, dia breakout trend line. Lepas tu kau analisa lah benda-benda lain, resistance tak boleh nak pecah ke apa benda, ada rejection ke. Kalau suka main rejection, tengok dia breakout trend line, orang boleh masuk entry sell. Ingat, jangan boleh tak aku nak ni dia dekat level support, dia dekat level rally base rally, lepas tu ada trend line, boleh tak aku nak entry? Boleh, tak ada masalah, tapi sangat-sangat berisiko. Sebab apa? Ingat aku bagi tahu awal video tadi, trend line bukan harga je, trend line adalah tool saja. Benda ni tengok, dia boleh kawal-kawal kat sini, nampak ni, dia boleh marking macam ni. Ini tak ada harga, ini adalah line saja. Kalau kau pergi tengok kat tepi ni, nampak ni, trend line, ini adalah tool saja, dia tak ada kaitan dengan ni harga yang tepi ni, harga dia tak ada kaitan. So dia price ni dia tak cari trend line pun, tapi dia ada penglibatan macam aku cakap tadi untuk mengukur sahaja. Untuk nak entry apa semua bukan disebabkan trend line. Tapi ni kau entry disebabkan trend line? Tak, aku entry lepas dia breakout the trend line. Itu adalah dua benda yang berbeza. So kita sama-sama tengok lagi. Okey, kau tengok kat sini. Ni nampak H1 saja masih kat GBP AUD lagi. Previous to 1 2, nampak? 1 2 dia breakout. Ini kalau case kat sini dia floating 1 2 3 4 5 sampai berapa jam ni dia floating dalam 40 pip, naik dalam 100 pip. Trendline breakout H1 je. Macam aku cakap, untuk aku nak ajar konsep entry ni, trendline breakout H1 je. Aku dapat banyak sangat setup yang kalau korang kemaruk sangat zero float, dengan TLBO H1 ni banyak dah aku dapat. Tapi bukan zero float tu yang kita nak. Maksudnya nak entry tu gain profit. Faham tak? Kalau macam ni pun boleh. Maksudnya untuk continuation pattern. Ini bukan apa orang kata untuk trendline buy support, tapi untuk continuation pattern. Tengok ni, ni ke sini, nampak? Dia breakout trendline, nampak ni, dia breakout trendline ni. Entry terus sini. Berapa pip sebatang ni? 50 pip sebatang ni untuk GBP AUD. Trendline breakout H1 sahaja. So teknik ni sangat-sangat simple. Teknik ni sangat-sangat senang. Aku dah kongsikan sebelum ni. Dan kalau kau nak tahu, kalau aku pernah buat trading contest sebelum ni, pemenang yang dapat motosikal tu menggunakan trendline breakout H1 je. Dia pakai TLBO H1 sahaja. Dia cakap sini aku faham kau ajar doji, aku faham kau ajar moving average punya teknik, tapi aku lebih faham dan lebih selesa pakai TLBO H1. So kau boleh tengok YouTube aku yang sebelum ni, dia bagi hadiah motor apa semua tu, dan dia adalah pemenang kontes last week. Maksudnya dia bukan masuk daripada awal bulan, dia masuk yang minggu akhir dan dia pemenang ni. Sebab apa? Dia fokus pada satu teknik, iaitu trendline breakout H1 sahaja. So aku nak cakap kat sini, benda tu kalau dia boleh, takkan kau tak boleh. Contohlah kau cakap, aku masuk trendline breakout H1 ni, acik floating 20 pip lah. Improvise lah, jangan ambil buta-buta apa yang aku kongsikan. Apa yang aku kongsikan, kita punya capital
kita berbeza-beza. Macam aku cakap tadi, aku boleh take risk sebanyak 70 pip. Engkau mungkin takut, engkau mungkin boleh take risk sebanyak 30 pip je. So buat improvise, main lower time frame ke, nak pakai trendline breakout M15 sahaja ke. Kenapa aku kongsikan trendline breakout H1 ni? Ini adalah satu-satu setup yang daripada aku sendiri, hasil daripada backtest, hasil daripada latihan. So aku kongsikan, faham tak? Dan kenapa aku kongsikan H1? Sebab dulu aku banyak backtest kat H1 je dan aku tak tahu kaedah nak entry. Aku dulu tak pandai. So aku cari kaedah yang aku nak entry. Okay, tak apa, breakout trendline buy, aku buy. Breakout trendline sell, aku sell. Dan benda tu mendatangkan hasil pada aku. Aku kongsikan kat sini dan ramai juga yang mendapat hasil yang sama. So benda tu atas kelesiaan masing-masing dan latihan macam mana kau buat lah. Kau banyak-banyak pakai ke apa benda kan. 6 hours later. Yang ni contohnya, nampak dia dah breakout, price dah breakout kat sini. Kau yang nampak, instant entry terus. Kalau aku, saranan aku, ni tips daripada aku, kalau dia breakout daripada trendline ni dan dia berhampiran je, aku mostly memang akan entry terus. Tapi kalau dia dah breakout, dia dah jauh, dia dah breakout trendline tapi dia dekat sini, kat sini agak bahaya lah nak entry buy terus. Memang risiko dan aku tak galakkan. Kalau kat sini, kenapa aku galakkan? Sebab peletakan SL aku akan relevan. Aku akan letak bawah support 65 pip. So kalau aku depo $1000, aku buka lot 0.05, SL 65 pip, tak MC lagi pun, tak MC sikit, maksudnya memang dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Jadi kau boleh nampak kat sini, tengok macam contoh aku lukis ni tadi. Sebab dia breakout tapi dia dekat je berhampir dengan trendline tu, aku akan entry terus. Dan aku dah banyak kongsikan dah setup macam ni dekat dalam channel Telegram dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Faham tak? Itu pun aku siap minimizekan lagi aku punya stop loss. Aku akan bagi stop loss untuk korang yang berkapital rendah. Aku tak tahu siapa yang follow dekat dalam channel Telegram aku, ada yang depo $50 ke $10 ke. So untuk peletakan SL tu memang aku akan bagi, sebab tak aku akan bagi detail. Okay, SL sini 30 pip, SL kat sini 20 pip, TP kat sini 40 pip. So that kau boleh kira daripada kau punya capital tu. So ini sahaja tekniknya trendline breakout H1. Nampak banyak, nampak ni. Previous tu nampak breakout. Kalau yang ni tak jadi, mungkin dah hit SL kita. Tapi tak apa, masuk sekali lagi. Kat sini ada H1, nampak ni. Nampak breakout ni instant entry terus ni. Breakout ni price close kat luar trendline, instant terus entry, terus jalan tanpa tengok belakang. Satu batang ni dah 30 pip. Macam aku cakap tadi, 20 ke 50, 60 pip memang boleh dapat dengan trendline breakout H1. Tambah lagi, ronok lagi kaedah bila kau blend dengan continuation pattern. Faham tak? Contoh continuation pattern dekat sini, trend dah menurun, ambil je macam tu. Dia dah breakout, macam aku cakap tadi, dia breakout berhampiran kan dengan trendline, nampak? Ambil je kat sini. Satu batang ni dah 90 pip, satu batang saja. Dia lagi seronok blendkan dengan continuation pattern. Macam aku cakap tadi, jangan ambil buta-buta, improvise. Maksudnya buat penambahbaikan, nak follow pattern apa, tapi kena trendline breakout. Dan aku sarankan lebih selesa dekat trendline breakout H1. Kalau kau tengok sini, continuation pattern, nampak? Kau marking macam tu, nampak? Dia breakout tu kecil, instant entry terus tanpa floating. Tengok sebatang ni dah berapa? Sebatang ni dah 29 pip, 30 pip. 1 jam je kau dah boleh collect 30 pip. So bagi aku it's worth it untuk kau buat dengan kaedah ni dan latihkan, gabungkan dengan continuation trend. Maksudnya sambung-sambung. Jangan nak, kalau nak reversal trend boleh, tapi kalau boleh blendkan dengan benda-benda lain. Tapi kalau aku nak masuk reversal pattern tapi pakai trendline breakout H1 juga, boleh tak? Boleh. Sebab apa cakap boleh? Aku pernah buat. Jadi macam aku selalu explain kat mana-mana video, aku akan kongsikan apa yang aku pakai, apa yang aku buat. Jadi trendline breakout H1 ni sangat-sangat baik. Let's say kita pergi kat Euro USD. Okay, kita pergi kat Euro USD, kita ambil trendline breakout ni, nampak ni? Ni nampak? Dia dah breakout. Breakout tu instant je entry. Dia tak jauh pun daripada trendline tu, nampak breakout ni. Dua batang ni dah berapa? 14 pip ni. Dah 25 pip. See, aku dah cakap 20 ke 60 pip memang boleh dapat. Untuk TP kat mana? Blend lah dengan base ke, dengan area mana-mana ke, previous support and resistance ke. Tapi kalau nak slow-slow belajar, buat ABC dulu. Faham tak? Maksudnya dah biru tu close. Dah biru tu close. Dah profit sikit tu close. Maksudnya nak tengok macam mana movement dia tu. Nak tengok dia punya behavior tu macam mana. Bukannya tu nak bantai masuk teknik ni pakai nak buat duit beribu-ribu, tak. Maksudnya nak tengok dulu macam mana dia punya perjalanan tu. Kau nak fahamkan, nak selesa tengok ni. Nampak? Breakout trend line, nampak? Instant entry. Sebatang ni dah 38p. Okay, so aku rasa itu je yang aku nak kongsikan. Semoga teknik ni bermanfaat.
Jadi guys, aku rasa itu saja video daripada aku untuk teknik TLBOH1 ni. Macam aku cakap, ini adalah teknik daripada aku sendiri, hasil daripada aku buat latihan. So aku boleh buat, dan ramai feedback yang orang pakai trainer breakout H1 ni boleh buat profit sangat-sangat, dan ada yang menang kontes dah pun. So korang kena apply. Walaupun benda ni nampak macam senang, korang kena apply, kena buat latihan, kena fahamkan, kena bagi benda tu adapt dengan kau punya trading style. Ada orang dia tak selesa trainer breakout, dia suka pakai insight bar candle yang aku dah ajar juga. Apa yang aku kongsikan adalah kaedah untuk korang nak buat profit. Tak kisahlah kau nak buat lama ke, kau nak buat besar ke, nak buat kecil ke, tapi kena ada kick start dengan kau mula rasa dulu. Kau mula nak rasa macam mana nak close dulu dalam 10 pip, nanti slow-slow nak hold, dah faham. So itu tujuan aku kongsikan. Aku minta maaf kalau sepanjang video tadi aku dah terkasar bahasa, tersilap kata atau menggores hati mana-mana pihak. Aku minta maaf, tak ada niat, hanya gurauan dan bertujuan untuk berkongsikan ataupun mengajar. Kau jangan lupa follow Instagram aku, Fokyoks. Kau jangan lupa follow TikTok aku, Fokyoks. Dan jangan lupa masuk ke channel Telegram aku, Fokyoks Trading Circle. Semua yang aku sebut tadi link ada kat bawah, hanya original aku punya. Kalau semua ada platform lain selain daripada link kat bawah, itu bukan aku punya. Jumpa lagi dekat next teknik, insyaAllah aku akan kongsikan lagi. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum. I don't even know Diana. Lifted up the dope, mission and control. Gifted with the flow like Santa. Niggas want the flow, that be chillin' low, hardly on the social shit.